Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sama balik kitab Sahih Bukhari kita, terjemahan dan ulasan oleh Maulana Asri dah. Jadi kita baca ada kitabul iman ni dalam bab yang ke-15 dah. Kita baca ada hadis yang ke-22 dalam bab hadis musnad dalam bab ke-15. Kita masuk pula hadis yang ke-23 dah. Bab 15 ni hadis yang ke-23, ya, hadis yang kedua lah. Tapi hadis sama sekali hadis yang ke-23 lah dah. Okey. Haddatsana Muhammad bin Ubaidillah qala haddatsana Ibrahim bin Sa'd an Salih an Ibn Shihab an Abi Umamah an Umamah bin Sahl annahu sami'a أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين. Lihat terus hadis yang sama lah. Hadis yang ke-23 pada 3.101, 7.008, 7.009. Hadis ketiga ni Muhammad bin Ubaidillah meriwayatkan pada kami katanya, Ibrahim bin Sa'ad meriwayatkan pada kami daripada Salih bin Kaisan daripada Ibn Shihab daripada Abi Umamah bin Sahal bahawa beliau telah mendengar Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Rasulullah SAW bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku dalam keadaan mereka berbaju. Ada yang bajunya hanya sampai ke tetek dan ada yang kurang lagi dari itu dah. Sekap dengan baju dah. Dihadap pula kepadaku Umar bin Khattab. Dia memakai baju labuh meleret-leret lah. Para sahabat bertanya, bagaimana mana hadis panjang syarat. Bagaimana engkau mentakwilkan mimpi itu wahai Rasulullah? Nabi SAW menjawab, itulah agama. Maksud mimpi itu pakai baju labuh tu, itulah agama dia. Okey, syarah sosok lah. Nak pergi perawi lah, agama manja lagi lah. Jadi memula ia bincang perawi Muhammad bin Ubaidillah ni. Siapa dia Muhammad bin Ubaidillah ni? Berkata Abu Sabit Muhammad bin Ubaidillah. Beliau ialah Muhammad bin Ubaidillah bin Muhammad bin Zaid bin Abi Zaid Al-Qurashi Al-Umawi Al-Madani. Maula keluarga Uthman bin Affan. Hamba lah. Hamba bebas nama hamba dah. Maula keluarga Uthman bin Affan radhiyallahu. Kunyahnya ialah Abu Sabit. Beliau meriwayatkan hadis daripada tokoh-tokoh besar hadis. Orang-orang yang meriwayatkan hadis daripada beliau pula terdiri daripada tokoh-tokoh yang besar, tokoh-tokoh besar hadis seperti Imam Bukhari. Hafiz Ibn Hajar mengatakan Muhammad bin Ubaidillah perawi yang thiqah. Beliau tidak mengetahui ada siapa pun yang menyebutkan tentang tarikh kewafatannya. Umdatul Qari jilid 1 muka 3, Taqribut Tahzib muka 494, Kashful Bari jilid 2 muka 120. Itu tentang perawi pertama Abu Sabit Muhammad bin Ubaidillah. Muhammad bin Ubaidillah meriwayatkan pada kami katanya Ibrahim bin Sa'ad meriwayatkan pada kami daripada Salih bin Kaisan. Salih bin Kaisan pula siapa dia? Berkata Salih bin Kaisan, perawi yang ketiga hadis ini ialah Salih bin Kaisan Al-Madani, kunyahnya Abu Muhammad atau Abul Harith. Antara sahabat Nabi SAW yang sempat beliau temui ialah Abdullah bin Zubair, Ibnu Zubair ada, dan Abdullah bin Umar Ibnu Umar. Bahkan menurut Yahya bin Ma'in, beliau sempat mendengar hadis riwayat mereka berdua. Ketekohan dan kehebatannya boleh diakui oleh semua ulama. Salih bin Kaisan ni. Tabi'in. Antara perkara yang menarik tentangnya pula, sebagaimana disebutkan oleh Al-Allamah Badruddin Al-Aini, ialah beliau wafat pada tahun 140 Hijrah. Jika berusia 160 tahun. Umur 160 tahun. Menarik. Umur 160 tahun mati. Saleh agak lewat menceburkan diri dalam pembelajaran. Beliau baru memulakan pembelajarannya pada usia 90 tahun. 90 tahun mengaji dah.
Baru start ngaji umur 90 tahun. Jadi jangan kita ni jangan berasa lewat lah 40 50 baru nak start ngaji 90 dah. Menurut Al-Hakim, beliau memulakan pembelajarannya ketika berumur 70 tahun. Mendengar hadis-hadis daripada Az-Zuhri. Al-Hakim pula kata bagi 90 70 tahun tua juga kira dah. Mendengar hadis-hadis daripada Az-Zuhri setelah berumur 90 tahun. Dan meninggal dunia ketika berumur lebih 190 tahun. Tu Abdul ni kata dah, Salih bin Kaisan. Bagaimanapun pendapat Hakim ini dipertikaikan oleh Imam Zahabi dan lain-lain ulama. Kerana sekiranya beliau mulakan pengajian pada usia itu berarti beliau masih sempat dengan hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kritik ni. Ulama kata tak sahab. Kalau ikut tu kan maksudnya dia ni dia jumpa Nabi dan sahabat Nabi ke apa lah kira ni. Ataupun bahkan ketika beliau Rasulullah SAW wafat, beliau telah pun berumur lebih daripada 30 tahun lah. Kalau kira ni. Memandangkan beliau seorang yang tinggal di Madinah. Dia kata Salih bin Kaisan duduk Madinah ni. Maka sepatutnya beliau telah sempat menemui Rasulullah SAW. Dan kerana itu dikira sebagai sahabat muda baginda. Sepatutnya gitulah nak. Tetapi ternyata tidak begitu. Rujuk Al-Qari jilid 1 muka 73. Taqrib At-Tahzib muka 273. Tahzib Al-Kamal jilid 13 muka 193. Siyarul A'lam Wala jilid 5 muka 474. Kashful Bari jilid 2 muka 121. Nak cerita ni kadang-kadang tentang tarikh umur ke apa ni nak. Seseorang ni mudah berlaku lah silap-silap lah. Jangan kita pergi ke mahkamah lah. Termasuklah perbincangan Umar Aisyah ni. Walaupun sahih dari segi sanad dia dah, tapi tidak mustahil berlaku salah ni. Macam ni Salih bin Kaisan ni. Pelik pula dah sampai umur 160 tahun ni. Bercanggah pula dengan hadis lain pula. Kalau kita nak bincang lah. Tak apalah. Salih bin Kaisan, lepas tu daripada Ibn Shihab Az-Zuhri, daripada Abi Umamah bin Sahal. Siapa dia pula? Abi Umamah bin Sahal ni. Berkata Abu Umamah As'ad bin Sahal bin Hunayf. Beliau ialah Abu Umamah As'ad bin Sahal bin Hunayf. Abu Umamah dikatakan juga sebagai sahabat kerana sempat melihat Nabi SAW sahaja. Dia jumpa Nabi lah. Bila tidak ada secara langsung meriwayatkan satu hadis daripada Nabi SAW. Semua riwayatnya daripada Nabi SAW adalah dengan perantaraan sahabat-sahabat baginda yang lain. Kira-kira sahabat tapi dia tak ada dengan hadis Nabi daripada Nabi dah. Dia dah jumpa Nabi dah. Ibunya bernama Habibah binti Abi Umamah As'ad bin Zarah. Abu Umamah As'ad bin Zarah ayah kepada Habibah itu telah mewasiatkan anak-anak perempuannya kepada Rasulullah SAW. So Nabi jaga kali dah. Habibah kemudiannya dikahwinkan oleh Rasulullah SAW dengan Sahal bin Hunayf. Hasil perkahwinan itu mereka mendapat anak lelaki yang diberi nama As'ad. Rasulullah lah yang menamakannya As'ad. Di samping mendoakan keberkatan untuknya, Rasulullah SAW jugalah yang memberinya kunyah Abu Umamah itu. Seolah-olahnya mengambil sempena nama dan kunyah datuk sebelah ibunya itu. Datuk sebelah ibu dah. Abu Umamah As'ad bin Sahal meninggal dunia pada tahun 100 Hijrah ketika berumur lebih 90 tahun. Setengah ulama mengatakan 92 tahun. Rujuk Umtul Qari jilid 1 muka 173, Taqrib At-Tahzib muka 114, Kashful Bari jilid 2 muka 122. Itu cerita tentang itulah. As'ad bin Hunayf. Abi Umamah bin Sahal. Jadi Abu Umamah itu gelar kunyahnya. Bahawa beliau telah mendengar Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW bersabda ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan padaku dalam keadaan mereka berbaju. Dalam mimpi ni ada maksud lain dah. Ya alam misal, panggil alam misal. Tidak sama dengan alam dunia ni dah. Jadi baju tu bukan maksud. Tu dah. Jadi dia tak boleh faham cara biasa, kena ngaji dah. Jadi nampak baju tu ada maksud apa dah. Okey. Mimpi Nabi juga wahyu dah. Sebagaimana telah diketahui dalam kitab wahyu yang lalu, mimpi para Nabi juga merupakan wahyu. Ada kalanya mimpi mereka menjadi kenyataan, betul-betul seperti yang kelihatan kepada mereka dalam mimpi. Ada kalanya pula tidak.
Malah ia perlu ditakwil lah. Bukan zahir itu maksud hadis ni. Masuk mimpi dah. Dia kena takwil. Dalam kedua-dua keadaan itu, mimpi mereka tak merupakan wahyu dari Allah jua dah. Jadi semua tu tak kira lah kena takwil ke, hak zahid direct to the point ke. Semua tu kena, dari Allah berlaku lah wahyu dah. Lepas tu, ada yang bajunya hanya sampai ke tetek dah. Tak ada yang kurang lagi dari itu dah. Pakai baju tapi nampak tetek dah. Dah nak beri tu benar lah baju dia dah. Jadi ibarat wa minha ma duna zalika itu boleh juga terjemahkan dengan dan ada yang labuh lagi dari itu dah. Ada juga ni. Ada terjemah kurang daripada itu. Nampak tetek ada terjemah kurang. Maksudnya lebih daripada itu dah. Semakin panjang lah. Dalam keadaan ini ia bererti baju itu lebih ke bawah dan lebih labuh daripada yang tersebut sebelumnya. Mungkin juga masuk atau betul juga min madu nazalika tu maksudnya boleh jadi semakin pendek ataupun semakin turun ke bawah ni. Terjemahan. Dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab. Dia memakai baju labuh meleret-leret lah, meleret panjang. Maksud juga apa dia? Apakah kedudukan agama Sayyidina Umar paling tinggi di kalangan para sahabat yang lain lah. Sabda Nabi SAW ini seolah-olah meletakkan kedudukan agama Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu mengatasi kedudukan agama orang-orang lain. Termasuklah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Apabila baginda SAW menyatakan bahawa dikemukakan di hadapan baginda orang-orang lain selain beliau. Para ulama telah mengemukakan beberapa jawapan untuk menghilangkan kekeliruan yang mungkin timbul itu. Berikut dikemukakan jawapan-jawapan itu. Pertama, ada kalanya dalam bahasa Arab, lafaz-lafaz umum dimaksudkan dengan makna yang lebih khusus. Contohnya perkataan manusia atau orang-orang dalam hadis di atas 23 di atas tidaklah memaksudkan keseluruhan mereka termasuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tak termasuk Abu Bakar. Dah dia kata dia. Penggunaan begini juga turut terdapat dalam bahasa Melayu. Misalnya jika suatu masakan yang langsung tidak menepati selera dihidangkan, lalu seseorang mengatakan makanan teruk macam ini tidak akan ada orang yang dapat menelannya. Dia hanya memasukkan masyarakat setempat yang punya selera yang sama dengannya saja. Sedangkan makanan yang sama mungkin menjadi makanan hidangan istimewa di tempat yang mengalami kebuluran umpamanya dah. Gitulah. Yang kedua dia. Pendapat yang kedua dah. Gambaran perbandingan kedudukan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu di dalam hadis ini adalah dengan manusia biasa secara umumnya, bukannya secara khusus atau dengan orang-orang yang tertentu ni. Ini kerana manusia biasa hanya digambarkan memakai baju antara labuh ke paras tetek. Tetek ni tidak lebih singkat lagi dari itu atau labuh sedikit hingga ke bawah-bawah dada ni. Tidak pula disebutkan nama manusia-manusia atau orang-orang lain yang labuh baju. Mereka mungkin melepasi paras itu seperti sampai ke perut, sampai ke pusat, sampai ke pinggang, sampai ke paha, sampai ke lutut, ke betis, kulit lidah sebagainya. Sedangkan labuhnya baju Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu amat jauh. Berbeza daripada mereka sehingga ia meleret ke tanah. Jadi nak ayat satu je bukan nak banding nak bakar apa sekadar nak banding dengan lain ya secara umum dah. Pendapat ketiga, apa yang tunjukkan kepada Nabi SAW dalam mimpi itu hanyalah kelebihan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu secara juz'i, secara sebahagian dah. Atau daripada sudut-sudut tertentu saja, bukannya kelebihan secara umum dalam semua perkara. Kelebihan seperti ini boleh dilihat pada ganjaran yang disediakan pada para muazzin seumpamanya mereka akan disediakan dengan mahliga yang digambarkan dicumbui oleh semua orang, termasuk para nabi pencemburu dia pada muazzin. Tetapi ini tidaklah bererti para nabi mendapat ganjaran yang lebih rendah daripada mereka. Kena faham. Nabi deki pun bukan masuk rendah. Hebat lagi lah. Sesuatu yang tidak baik dalam mimpi, takbirnya tidak semestinya tidak baik juga. Suatu perkara yang negatif dalam mimpi tidak semestinya negatif dalam takbir mimpi dah. Begitu juga sebaliknya, sesuatu yang positif dalam mimpi tidak semestinya baik dalam takbir mimpi dah. Kena faham. Jadi ala misal dah. Contohnya melabuhkan pakaian sehingga meleret ke tanah dalam keadaan sadar dan juga adalah tidak baik. Dan ia ditegah dalam sekian banyak hadis Rasulullah SAW. Kali kira ada ulama kata haramnya dah.
Walaupun tidak riak. Tidak sombong je. Tidak apa? Tidak sombong pun, tidak masih dikira makruh ataupun haram tu kan. Sedangkan dalam mimpi maksud lain. Sebagai contohnya hadis berikut, innallaha la yanzuru ilal musbidi yaumal qiyamah. Bermaksud sungguhnya pada hari kiamat kelak Allah tidak akan memandang kepada orang yang memakai kain labuh melerek. Hadis riwayat Ahmad. Sedangkan hadis yang ke-23 di atas 10 tidak menampakkan memakai pakaian yang labuh melerek itu sebagai sesuatu yang tidak baik. Malah ia ditakbir oleh Rasulullah SAW dengan agama, dengan benda molek pula dah. Tentu sekali ia baik dah. Ia bahkan mengisyaratkan pada kelebihan Umar kerana kekuatan beragamanya. Ini menunjukkan apa yang kelihatan dalam mimpi itu tidak boleh dikiaskan dengan apa yang ada atau berlaku semasa jaga ataupun sedar. Kerana alam mimpi adalah suatu alam yang berbeza daripada alam jaga ataupun alam musyahadah. Larangan melabuhkan pakaian hingga ke bawah buku lali tidak mutlak. Larangan melabuhkan pakaian semasa jaga dalam keadaan hidup juga tidaklah mutlak haram dah. Ia berkait dengan sifat sombong yang mendorong seorang berpakaian begitu. Itulah sebabnya dalam kebanyakan riwayat yang menyebutkan tentang Allah tidak memandang kepada orang yang memakai pakaian labuh disertakan juga kaitnya sebab je lah, iaitu kerana sombong dan untuk mempamerkan kemegahan diri. Lihat misalnya dua hadis di bawah ini. Innallaha la yanzuru ila may yajurru izarahu batara. Bermaksud sungguhnya Allah tidak memandang kepada orang yang melerekkan pakaiannya dengan sombong. Hadis riwayat Malik, Ahmad, Bukhari, Muslim dan lain-lain. Jadi ada sebab sombong dah. Yang ada geng-geng Salafi ni, benda ni jadi kadang macam kerah sangat lah dah. Dia kata tak betul lah, dia kata haram. Tak sombong pun haram dah. Sombong lagi besar lah keharaman je. Nah, lagi berat. Dah. Tapi ada tak pelik lah. Ada ulama yang tengok hadis ni, tengok tengok belakang yang kata Nabi marah tu, walaupun hadis tu tak sebut, mungkin ada sebut dalam hadis lain. Hadis lain tu menerangkan hadis yang tu dah. Jadi khilaf lah benda tu, jadi khilaf. Jadi tak perbincangan dia gitulah, kena faham khilaf. Jangan nak keras sangat lah dah. Okey, bermaksud dah. Hadis yang lain pula. La yanzurullah yawmal qiyamati idza man jarra thawbahu khuyala'a. Bermaksud Allah di hari kiamat kelak tidak akan memandang kepada orang yang memakai kain labuh melerek-lerek kerana kesombongan. Khuyala'a. Hadis Bukhari, Muslim, Ahmad, Tirmizi, Nasa'i dan lain. Kerana itulah para ulama memperincikan hadis di atas dengan mengatakan larangan tersebut khusus kepada mereka yang melakukannya kerana faktor kesombongan atau kemegahan diri. Tak pelik lah. Termasuk Imam Nawawi ke apa dah. Latar belakang hadis larangan melabuhkan pakaian hingga ke bawah buku lali. Hadis-hadis larangan itu sebenarnya mempunyai latar belakangnya. Kalau pun tak sebut khayalak sombong dah. Ada latar belakang hadis yang tersendiri. Salah satu tradisi orang-orang bangsawan yang kaya raya di zaman jahiliyah ialah memakai pakaian labuh sebagai tanda kebangsawanannya dan kemegahan mereka. Memang budaya Arab, orang-orang zaman dulu. Bukan Arab saja, dah orang zaman dulu nak tunjuk sombong, nak tunjuk hebat dia akan pakai labuh ni. Pakai dia tu memang cara dia, budaya dia. Kalau nak tunjuk kaya, nak tunjuk maharaja, kena labuh. Tanda bangsawan, tanda megah. Mereka akan dikenali dengan pakai itu sebagai golongan atasan dalam masyarakat Arab lah. Terutama masyarakat Arab. Masyarakat lain pun rupa tolong juga lah. Masa tu. Semakin kaya dan berkedudukan seorang, semakin labuhlah pula pakaiannya. Sehingga ekor pakaiannya dipegang oleh beberapa orang khadam yang mengiringinya di belakang apabila dia berjalan. Khadam dah. Dia pergi pula dah. Kesimpulannya ialah larangan melabuhkan pakaian adalah kerana faktor yang disebutkan tadi semata-mata. Dan perkataan khuyala atau bataran yang disebut di akhir hadis-hadis itu merupakan kaitnya, penyebabnya lah. Jadi kerana sombong. Sifat sombonglah sebenarnya yang hendak dihapuskan oleh Rasulullah SAW daripada jiwa masyarakat di zamannya. Ia mungkin nyata dalam bentuk yang lain sesuai dengan adat tradisi bangsa dan masyarakat yang berbeza-beza di sepanjang zaman dan yang sentiasa berubah-ubah. Jadi, kalau orang yang terkebak fiqh, ya kenapa? Kaedah fiqh lah. Gini kaedah fiqh dia lah. Bukan semata-mata zahir hadis. Kalau, ia kaedah gitu je. Jadi, sebenarnya maksud hadis ni.
Kalau macam ni lah batik. Batik ni ada setengah tempat tu kain batik dah. Untuk otin saja. Ada setengah tempat tu kain batik. Perempuan orang jantan boleh pakai dah. Skirt. Dia ada masyarakat Eropah skirt. Ada tempat-tempat tu skirt tu orang jantan pakai, otin pakai. Jadi tidak jadi pembeza antara perempuan dan lelaki dah. Jadi benda tu kadang-kadang urus masyarakat dah. Apa sahaja bentuk penyombongan diri. Walaupun mungkin dengan menyingkatkan pakaian atau dengan memilih fashion-fashion pakaian tertentu, semuanya tidak elok pada pandangan Islam dah. Bukan pakai labuh saja. Kadang-kadang benda tak pakai labuh. Pakai dia sekat, tapi tu tanda sombong mengikut masyarakat budaya tempat tersebut. Maka dia kira tak molek lah, sama ada makruh atau haram dah. Semuanya akan mengakibatkan seorang itu tidak akan dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat di akhirat kelak. Pakaian yang menunjukkan kesombongan. Dalam keadaan memakai pakaian labuh, tanpa dorongan sifat sombong dan megah, pula terdapat beberapa hadis yang membenarkannya. Nabi SAW sendiri membenarkan Abu Bakar memakai pakaian labuh. Alasannya ialah beliau tidak memakainya dengan niat menyombongkan diri. Dan larangan melabuhkan pakaian tersebut dalam hadis-hadis itu pula hanya terhad kepada golongan lelaki saja. Adapun golongan wanita, mereka sememangnya digalakkan berpakaian labuh. Bukan masuk pada pakaian, masuk pada sifat dia dah, pada sebab dia dah. Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, "Annaha qalat hina dzukira al-izaru fal mar'atu ya Rasulullah, qala turkhihi shibran." Qalat Ummu Salamah idzan yankashifu anha. Qalat sazira'an la tazidu anhi. Bermaksud bahawa beliau bertanya Nabi SAW apabila disebut tentang kain lelaki yang labuh. Perempuan bagaimana wahai Rasulullah? Jawab baginda SAW, ia boleh melabuhkan sejengkal di bawah mata kaki. Ummu Salamah terus berkata, selabuh itu boleh tersingkap juga. Maksud boleh nampak kaki, tapak kaki ke kaki kalau jalan dah. Kalau terus dekat daripada mata kaki dah. Maka Rasulullah bersabda, kalau begitu sehastanya. Sehasta, tapi jangan lebih daripada itu. Hadis riwayat Malik dan Ahmad. Maksudnya zaman tu mungkin orang kurang pakai stocking ke apa kan. Dan labuh lagi lah dah. Untuk boleh nampak kaki dah. Dari kaki aurat, salah satu hujahnya ni lah. Mengikut mazhab kita ke apa ni. Jumhur ulama ni. Okay, habis itu tentang izar dah. Dia perbahasa panjang yang syarah sikit tentang izar. Tentang melabuhkan pakaian. Hadis dia cerita dalam mimpi tak ada kait. Kalau pendapat kata haram mutlak pun dah tak ada kait lah. Pasal ini perbincangan tentang labuh lah. Okay, habis itu tentang kedudukan Umar Al-Khattab lah. Para sahabat bertanya, bagaimana engkau menakwilkan mimpi itu wahai Rasulullah? Nabi SAW menjawab, itulah agama dah. Itu agama. Okey, mimpi orang memakai baju ditakbir oleh Rasulullah SAW dengan amalan agamanya. Imam Bukhari mensyaratkan melalui hadis ini kepada agama yang dimaksudkan oleh Nabi SAW, ia adalah amalan. Jadi email ni amalan lah. Kitabul email kita ni lah. Kerana sebagaimana baju yang kelihatan secara zahirnya pada pandangan orang ramai, maka amalan juga adalah sesuatu yang boleh dilihat oleh orang lain. Jadi agama ni, email kat agama ni, tengok pada amalan dia dah, secara zahir. Bukan dalam hati. Keadaannya berbeza daripada iman. Kerana iman ini adalah sesuatu tidak zahir pada pandangan. Sebagaimana baju berguna dalam menutup aurat seseorang, menyelamatkannya daripada cuaca sejuk atau panas, membuatkan penampilannya lebih menarik. Maka begitulah juga dengan amalannya. Kerana amalannya lah seorang boleh menghindarkan dirinya daripada bahang api neraka atau kesejukan yang bersangatan di dalamnya kelak. Agama, yakni amalan jugalah yang dapat mengawal manusia dan menutup keaibannya sehingga dia layak disebut sebagai manusia, bukan binatang. Kalau zahirnya. Kalau manusia tidak punya agama, mereka tidak akan tahu bagaimanakah cara untuk mencapai kehidupan yang sempurna. Perkataan agama yang disebut oleh Rasulullah SAW di sini adalah dengan makna amalan. Berdasarkan hadis ini, baju ditakbirkan oleh Rasulullah SAW dengan amalan agama. Dalam kitab-kitab takbir mimpi, baju ada kalanya ditakbir sebagai pasangan hidup. Sama ada suami atau isteri. Ada juga masuk di situ dah. Takbir ini juga benar dalam keadaan-keadaan tertentu.
Kerana ia berdasarkan firman Allah berikut, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Bermaksud mereka yang isteri-isterimu adalah pakaian bagimu dan kamu pula adalah pakaian bagi mereka. Surah Al-Baqarah ayat 187. Okay, maksud agama yang dikaitkan dengan Umar dalam hadis tersebut lah, dalam mimpinya. Maksud agama yang dikaitkan dengan Umar itu bukanlah berupa ibadah semata-mata, tetapi lebih daripada itu lagi. Beliau sebagai pejuang, mertua kepada Nabi, tua Nabi, Umar lah. Hafsah tu anak Umar tu kahwin dengan Nabi lah. Mertua kepada Nabi SAW, pemerintah yang adil dan berjaya dalam melaksanakan hukum hakam Allah di kalangan manusia dan lain-lain lagi. Itulah maksud agama dalam hadis ini. Dalam erti kata lain, agama yang dikaitkan dengan Umar itu bukanlah dalam bentuk ibadah khusus seperti sembahyang, puasa, zakat, haji dan seumpamanya sahaja. Tapi sebagai satu cara hidup yang lengkap. Sekiranya seorang mukallaf hanya mementingkan ibadah-ibadah seperti yang disebutkan tadi sahaja dalam kehidupan sehariannya tanpa mengambil peduli tentang tuntutan-tuntutan yang lain, maka agamanya tentu sekali belumlah sempurna dalam erti kata yang sebenarnya. Kehidupan yang bersepadu antara tuntutan dunia dan akhirat, tanggungjawab individu dan masyarakat serta kesediaan melaksanakan segala perintah Allah dalam segenap bidang kehidupan, itulah agama Islam yang sempurna. Jadi bukan ibadah khusus sajalah. Ibadah umum dan sebagainya tetap juga dipandang dalam agama lah. Perkataan din yang disebutkan dalam Quran itu sendiri bukan semuanya membawa maksud ibadah-ibadah khusus sahaja. Tetapi ia merangkumi keseluruhan aspek kehidupan seorang manusia, termasuk dalam pelaksanaan hukum jenayah. Contohnya dapat lihat pada ayat yang kedua surah An-Nur di mana Allah SWT berfirman, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhadu 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Bermaksud perempuan yang berzina dan lelaki berzina hendaklah kamu sebat. Tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali sebat. Dan janganlah kamu dipengaruhi oleh perasaan belas kasihan terhadap keduanya dalam menjalankan hukum. Dalam menjalankan hukum ke agama Allah. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan hendaklah disaksikan hukuman seksa yang dikenakan kepada mereka itu oleh sekumpulan dari orang yang beriman. Surah An-Nur ayat kedua. Berdasarkan firman Allah ini, agama mempunyai pengertian yang sangat luas. Ia tidak hanya berkisar di sekitar ibadah-ibadah tertentu atau upacara-upacara ritual keagamaan yang khusus seperti terdapat dalam agama-agama yang lain. Ia bukan seperti yang difahami oleh ramai orang sekarang ini, termasuklah setengah umat Islam sendiri. Agama juga bererti kehidupan seorang. Ad-dinul hayah. Agama itu kehidupan. Cara ad-din tu way of life kata dah. Agama tu cara hidup lah. Cara hidup dalam dunia agama ni. Agama juga berarti kehidupan seorang terikat dengan ketentuan dan panduan syariat. Tidak kira apapun kedudukan atau profession pekerjaya dia lah. Ringkasnya perkataan agama tersebut dalam hadis ini difahami Bukhari dengan erti kata amalan. Dalam erti amalan maksud Bukhari lah. Dan amalan orang beriman itu pun tidak sama semuanya. Ada lebih, ada yang kurang. Dengan itu terbuktilah bahawa iman yang ada pada manusia itu ada yang lebih dan ada yang kurang. Lebih atau kurangnya banyak bergantung kepada amalannya sendiri. Lihat untuk semua perbincangan di atas dalam kitab Umdatul Qari jilid 1 muka 174 hingga 175. Irsyadus Sari jilid 1 muka 114. Al-Kawakibud Daruri jilid 1 muka 115. Kashful Bari jilid 2 muka 103 hingga 107. Nasrul Bari jilid 1 muka 260 hingga 261. Tufatul Qari jilid 1 muka 232 hingga 233. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.